Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersama dalam siri pengajian hadis yang mana teks yang kita gunakan untuk pengajian kita ini adalah Sahih Bukhari. Seperti yang saya sebut sebelum ni, insya-Allah kita akan cuba untuk supaya perbincangan kita ni tidaklah banyak sangat dari segi huraian itu. Kerana guru saya sendiri masa yang dia ambil, tempoh yang dia ambil untuk khatam pengajian Bukhari di Masjid Ismail Petra Kubang Keria tu 14 tahun. 14 tahun. Jadi rasanya kita ni tidaklah mungkin tidak selamat tu agaknya. Dan kitab yang kita insya-Allah yang kita guna ni merupakan nota Maulana. Dan saya rasa setiap sahabat yang nak turut sertalah kita minta supaya ada teks. Pertama sekalinya supaya sebaik-baiknya boleh baca terlebih dahulu. Kalau sempatlah cuba baca, sebab saya sendiri pun mana selepas ni lah, selepas untuk siri-siri seterusnya saya hanya buat ringkasan, huraian tu dalam bentuk ringkasan. Sebab kalau kita nak baca semua ni memang panjang lah. Cuma untuk peringkat awal ni sebagai mukadimah ni kita akan baca dulu. Cuma bila sampai kepada hadis rasanya kita akan ambil poin-poin saja. Kemudian kena baca sendirilah. Mana saya akan cuba perjelas dari segi istilah-istilah yang disebut oleh Maulana dalam nota ni. Saya akan sebutlah apa maksudnya, supaya kalau kita baca sendiri setengah-setengah tu dia guna istilah, kalimah-kalimah yang berbentuk istilah, yang mana untuk memahaminya perlu satu pengajian yang khusus juga lah. Jadi insya-Allah kalau perkara yang sedemikian, mana saya akan cuba untuk memberikan huraian. Jadi insya-Allah pada untuk makluman kepada sahabat-sahabat semua, mana kelas pengajian kita ni kita akan mula selepas ni lah, mana tepat pukul 9.15 kerana setengah-setengah dari kalangan kita ni yang agak tidak di London ni lah, di kawasan agak jauh. Jadi kalau kita mula selalu selepas isyak itu mungkin tak sempat lah. Dan saya sendiri minta maaf lah kerana kita cuti tu agak panjang sikit, kena beri laluan pada masa banjir ni. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat sambung pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita nak mulalah masuk membicarakan tentang, sebenarnya panjang lagi sepatutnya kalau kita nak bincang kerana masa pengajian Bukhari tu mukadimah pun rasanya beberapa bulan juga, peringkat awal dulu. Cuma saya fikir kalau kita nak buat begitu tu jadi 14 tahun pula lah. Jadi kita rasa kita ringkaslah sikit kerana perkara-perkara yang disebut tu insya-Allah mana kita akan sebut dalam masa kita mempelajari hadis Bukhari ni. Syekh Nadwi dia ada tulis sebelum ni, pada minggu sebelum terakhir lah, sebelum kita cuti, saya ada baca sikit lah. Kita telah sebut dalam kuliah kita ni beberapa poin yang disebut oleh Syekh Nadwi. Sebenarnya Syekh Nadwi ada tulis muqaddimah khusus
ringkas juga, lebih kurang 44 muka surat. Dia sebut tentang kelebihan tajuk-tajuk secara umum dengan dipetik daripada beberapa kitab lah, termasuk Lami'ud Darari dan sebagainya. Jadi perkara itu kita tidak baca lah. Jadi saya kira cepat ni tu kita lompat lah. Banyak perkara juga kita tinggal kerana terus kita nak masuk kepada kitab Bukhari ni. Sebab kalau kitab dia asal lah, masa saya guna sebagai teks pengajian dulu, kita ambil cetakan daripada India. Waktu memang sahih dia besar lah. Tulisan khat Parsi. Jadi waktu tu payah. Jadi dengan ada nota ni, insya-Allah lebih memudahkan sebagai tashil lah untuk kita. Jadi muka surat pertama ni, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabul Wahyi. Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullahi azza wa jalla, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Kitabul Wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabul Wahyi. Bab yang pertama, ini bab yang pertama, bab yang membicarakan bagaimana permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu, seperti mana kami telah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh dan juga kepada nabi-nabi selepasnya, sesudahnya. Cuba tengoklah. Jadi saya minta maaf sebelum tu terlupa nak beritahu, sebenarnya kitab ni sepatutnya sampailah malam ni. Kita ada minta supaya sahabat saya tu siapkan, cumanya ada masalah sikit. Jadi 30 nuskhah lah kita minta dia siapkan. Jadi tak sempat jadi insya-Allah minggu hadapan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam nota ni kalau diperhatikan panjang juga perbincangan dia sebelum masuk bab yang pertama, tajuk yang pertama. Style ulama kita lah, ulama kita, Kitabul Wahyi. Kitab ini dia sebenarnya tajuk, tajuk hak besar. Tajuk besar dia panggil kitab. Seperti Kitabut Taharah, di bawah dia ada bab. Ada bab lah, banyak bab. Tajuk kecil lagi, misalnya fasal. Tajuk kecil lagi, masail dan sebagainya. Jadi kitab ni bukan makna Kitabul Wahyi ni kitab seperti orang Melayu kita faham ni, tidak. Kitab ni adalah merupakan tajuk, tapi tajuk yang terbesar. Di bawah dia ada tajuk-tajuk kecil, itu dia panggil bab. Seolah-olah kitab ni seperti rumah lah. Jadi nak masuk tu dia ada pintu dia. Dia serupa dengan pintu jendela, kita kata sisi angin tu benda kita kata ruangan untuk masuk lah, tapi saiz dia lebih kecil. Gitu maksud dia. Jadi Kitabul Wahyi mana tajuk pertamanya tentang wahyu itu. Kemudian baru mari bab. Mana tajuk di bawah Kitabul Wahyi. Cumanya sebelum itu elok juga kita memahami beberapa perkara. Sebab dalam nota ni Maulana ni dia bahas agak panjang lah, berdasarkan kepada syarah-syarah dalam kitab yang mensyarah dalam kitab-kitab syarah Bukhari ni. Sebab syarah Bukhari ni banyak.
Kalau mengikut Syekh Nadwi rahimahullah, dia kata atas muka dunia ni tidak ada selepas Al-Quran sebuah kitab yang paling banyak diberi perhatian oleh cendekiawan melainkan kitab Bukhari ni lah. Kalau Quran tu memang banyak lah, seperti yang saya sebut dalam muqaddimah sebelum ini, pada tahun 94 itu tafsir Quran dalam bahasa Urdu saja 400 lebih, dalam bahasa Urdu saja, tak campur dalam bahasa Arab lagi. Jadi kalau bahasa Malaysia kita ni kena neng dulu lah nak sebut tu. Banyak juga. Jadi dalam bahasa Urdu tu cukup majulah. Jadi sentiasa dibuat kajian. Kalau selepas Quran tak ada. Dalam mana-mana disiplin ilmu lain, bangsa mana-mana pun tak ada kitab Bukhari. Sama ada ulama yang syarah secara keseluruhan ataupun ambil bab-bab tertentu dengan diberi huraian yang panjang lebar secara detail, tak ada, tidak ada. Inilah antara kitab yang paling banyak diberi perhatian, huraian dan disyarah dalam pelbagai bentuk. Ada setengah tu sebab kita kata Fathul Bari itu dia syarah keseluruhan. Itu banyak juga kitab yang syarah secara keseluruhan. Ada juga setengah-setengah tu syarah bab. Ada setengah tu syarah tentang abwab wa tarajim, bab dan tajuk-tajuk dia lah, waktu saja. Dalam pelbagai bentuk. Ini luar biasa. Sebab tu Syekh Nadwi kata, dia kata Imam Bukhari ni pun sebenarnya dia pun tidak jangka kitab ni begitu diambil berat oleh masyarakat, oleh orang Islam. 16 tahun dia ambil masa 16 tahun untuk susun kitab ni saja. 16 tahun, bayar ke hadirat 16 tahun, dan dia guna untuk kuliah pun lebih lama lagi daripada masa dia kumpul ni. Jadi kitab dia ni, dia kata dia meneliti banyaklah, setengah riwayat. Kalau mengikut Syekh Nadwi tu, dalam syarah dia 44 muka surat tu, dia juga ulama lain lah, lebih 900,000 hadis diteliti oleh Imam Bukhari. Cuma dia tapih mengikut syarat-syarat dia ni, yang dia yakini sahih, berapa ribu ya kita sebut sebelum ni, daripada 900,000. Mana dia sehari dia cek setiap satu hadis dengan matanya, dengan sanadnya, sekali dikumpulkan dalam bentuk seperti insya-Allah minggu depan saya akan bawa ya kitab asal nuskhah digunakan di India pakai test supaya kita nampak. Sebab ni kita nampak nipis ya. Sebab ni pun guru saya kata kalau siap dia pun tak tahulah sahih tu sebesar mana. Dia pun tak pastilah. Jadi di sini timbul persoalan. Dalam kitab Bukhari memang dia mula dengan bismillah. Mana dia tulis kitab dia Bismillahirrahmanirrahim terus kepada Kitabul Wahyi. Jadi ulama bahas kenapa ringkas sangat muqaddimah Imam Bukhari. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain kan, dia ada sebut kalau letak bismillah di awal pun ada lagi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, banyaklah muqaddimah lain sebelum dimulai kitab dia dengan bab itu. Tapi Imam Bukhari ni bukan dalam kitab ni saja, dalam kitab dia lain pun gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim tu cuba sebut selalu. Tu. Sepoi kita kan kalau kuliah kadang-kadang muqaddimah tu panjang. 1/3 waktu dia ambil untuk muqaddimah saja, setengah-setengah tu lah. Tu panjang. Tapi Imam Bukhari ni tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya nak baca lah sikit, kita baca lah, kita ambil ni kerana ni muqaddimah kita pun panjang lah sikit sebab dia ada istilah-istilah yang perlu juga diberi penjelasan. Jadi yang pertamanya, kenapa Imam Bukhari ni memulakan kitab dia ni dengan sebut basmalah saja, dengan dia tulis basmalah. Basmalah ni maknanya membaca ataupun menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata ringkas dia basmalah, taktik dia, kata kependekan dia basmalah. Sepahamdalah makna kata alhamdulillah. Jadi teknik penulisan Imam Bukhari sangat berbeza dengan teknik penulis-penulis lain yang semasa dengan beliau atau yang mendahului beliau. Kerana setiap kali memulakan sesebuah penulisan, biasanya mereka akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan objektif kitab-kitab mereka di dalam muqaddimah
atau prakata kitab masing-masing. Imam Bukhari tak sebut pun metodologi penulisan dia. Misalnya kalau kita baca kitab syarah kepada Mishkatul Masabih, Mir'at itu, muqaddimah dia saja tu panjang. Hak tu beberapa siri kuliah lah. Tu muqaddimah dia. Tapi Imam Bukhari tidak. Bismillahirrahmanirrahim tu masuk selalu. Jadi ulama pun tengoklah kenapa Imam Bukhari buat begitu. Jadi memang jelas berbeza dengan metod yang diguna pakai oleh ulama-ulama, kebanyakan ulamanya. Kenapa begitu? Di sini banyak kita dapat ilmu. Sebab tu saya ingat kita akan baca semua ni. Sini banyak kita dapat ilmu. Dan hadirin kena ingatlah, kita memperincikan ilmu tu, dia sebenarnya boleh menyelesaikan banyak masalah persepsi kita. Boleh menyelesaikan banyak masalah yang kita timbul salah faham dan sebagainya. Banyak pengalaman saya belajar dengan guru saya. Kalau kita belajar ni terlalu ringkas, dia akan timbul masalah sebenarnya. Misalnya style kita, setengah kita kata dulu tidak ada khilaf, maka tidak adalah berlaku khilaf dalam masyarakat. Tidak, hadirat. Orang dulu lagi kuat berbalah daripada orang sekarang. Sebenarnya kalau kita tidak buka masalah biar luas, situlah punca akan berlaku masalahnya. Kalau kita berada dalam takut lama, maknanya contoh kita dari segi fake, dari segi akidah, kita mengambil satu metod, sedangkan dunia sudah berubah, perkembangan semasa kita berlaku dengan begitu cepat, tiba-tiba kita masih lagi tidak berlaku anjakan dari segi pemahaman kita terhadap disiplin ilmu. Disitulah sebenarnya punca berlaku pertelingkahan. Jadi kalau kita tahu banyak perkara, insya-Allah dia tidak akan timbul masalah. Sebab itulah saya tengok hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kita pergi haji, salah satunya untuk dari segi falsafahnya mengikut ulama, untuk memberi satu ilmu, satu penilaian, satu isyarat kepada masyarakat Islam. Walaupun kamu berbeza, boleh jadi kamu tidak banyak kamu melihat perbezaan di tempat kamu berasa inilah Islamnya. Tapi bila pergi ke Mekah, hadirat, kita tengok jauh berbeza, pakaian berbeza, bahasa berbeza, ibadat berbeza dari segi fiqh syariat. Tapi semua itu adalah Islam, merujuk pada satu kiblat sebenarnya. Daripada situ, dari segi falsafahnya, Islam nak mengajar kita bahawa kita ni perlu dalam kaul tertentu, perbezaan itu adalah benda yang bersifat rahmat. Jangan kita ingat orang yang tidak sama dengan kita, dia bukan kita. Kita juga tu. Kita juga dia tu. Islam juga tu. Maknanya Islam ni dia mengekalkan keluasan tu dalam mana kehidupan. Memang luas. Islam dah paling luas. Islam ni paling luas ni. Sebab itulah bila kita belajar hadis-hadis ni kan, kita akan rasa Islam ni, kalau bahasa Kelantan kita, memang kita puas nyawa lah dengan agama ni. Kita rasa Islam ni memang luas semua. Tetapi dalam kawalan. Bukan luas tu maknanya tidak ada kawalan. Dia dikawal oleh syariat. Dia dikemas ataupun kita dikawal ataupun dikontrol di bawah syariat, di bawah akidah sebagai payung itu. Berbezalah dari segi fiqh tu. Selagi dalam kaedah-kaedah dia, tetapi kita ni bersatu di bawah akidah. Jadi perkara tu kena jelas. Sebab tu saya fikir benda ni kita kena baca lah. Jadi kalau kita tengok cara Imam Bukhari ni berbeza. Paling tidak mereka akan mendahului isi kandungan kitab masing-masing dengan basmalah. Ini biasa menjadi metod ulama-ulama terdahulu. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu ada sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam, ada selawat, ada tasyahud, yang ini mengucap dua kalimah syahadat dalam mungkin ayat-ayat yang ada sedikit perbezaan, tetapi ada ada basmalah, ada hamdalah dan ada tasyahud. Itu paling kurang. Tiba-tiba Imam Bukhari hanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebab? Di sini banyak kita dapat ilmu.
Jadi tindakan Imam Bukhari yang hanya memulakan kitabnya dengan basmalah, yakni menulis atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olahnya menunjukkan beliau tidak mahu terikat dengan teknik penulis lain. Bagaimanapun, tindakan beliau tersebut telah menimbulkan kontroversi. Jadi ulama jadi timbul banyak kemusykilan. Kenapa? Apa sebab? Kerana tindakan Imam Bukhari ini kelihatan menyimpang daripada kehendak hadis. Memang terdapat beberapa hadis yang menyebutkan kepentingan memulakan sesuatu ucapan atau perbuatan yang penting dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Antaranya ialah, ni hak biasa hadis kita dengarlah. Kullu mri'in dhibalin la yubda fihi bilhamdillah fahuwa aqta'. Segala perkara penting yang tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah adalah terputus. Maksud terputus aqta' sini mana terputus, tidak dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Sunan Baihaqi. Imam Nawawi dan Imam Munawi menyebutkan hadis ini taraf dia hasan. Taraf hadis hasan. Yang kedua, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Tu kita baca, boleh baca gitu, bilhamdulillah. Dia panggil, istilah dia panggil qiraat hikayat dia panggil. Kita tidak baca bilhamdulillah, kita tidak baca baris bawah dah tu. Sebab kita nak ambil hak asal, alhamdulillahi rabbil alamin, nak ambil asal. Nanti orang panggil baca secara kita nukil, tidak mengira nahu situ. Sebab tu boleh kita sebut bilhamdulillah situ. Itu dari segi kaedah nahu lah. Fahuwa ajzam, mana setiap ucapan yang tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah adalah terputus, yakni tidak dapat barakah juga. Hadis ini ada tersebut dalam Sunan Abi Daud dan ini adalah lafaz dia. Ibnu Majah, Nasa'i dalam kitab dia Amalul Yaumi wal Lailah, Abu Awanah di awal mustakhraj dia kepada Sahih Muslim, Ibnu Hibban, Daruqutni dan lain-lain. Mustakhraj ini maknanya Abu Awanah ini dia menilai satu persatu hadis dalam Sahih Muslim, Ibnu Hibban, Daruqutni dan lain-lain. Dia istikhraj hadis. Maknanya dia analisa, dia sebutlah kedudukan hadis ni gini. Tu. Kalau istidrak lain. Kalau istidrak ni lain. Kalau istidrak ni maknanya misalnya Mustadrak Hakim misalnya. Sebagai contohlah. Mana dia ambil mana hadis-hadis yang tidak ada dalam Bukhari tetapi menepati syarat Bukhari. Imam Bukhari tak sebut. Tapi hadis tu kedudukannya tinggi. Mana menepati syarat Bukhari. Dia ambil juga. Itu dia panggil Mustadrak. Tak apalah. Ibnu Salah, Nawawi, Iraqi dan Hafiz Ibn Hajar mengatakan hadis ini hasan. Berkenaan dengan kepentingan tasyahud, banyak pula hadis lah sebut berkenaan dengan kepentingan tasyahud ini. Dari sudut, cuba tengok Ini berkait dengan mula bicara. Bila kita nak bercakap, apa yang kita patut sebut terlebih dahulu sebagai sunnahnya. Selain pada bismillah, ada juga hadis sebut tentang bismillah. Seperti hadis tadi. Ada juga Nabi sebut kena sebut alhamdulillah dulu. Bila nak bercakap, ulama kata nak menulis pun begitulah juga. Ada hadis belaka. Begitu juga mengucap dua kalimah syahadah ni, ada juga hadis yang menyebutkan kepentingan dia. Perlu sangat diucapkan terlebih dahulu sebelum kita memulakan kalam. Sebab tu dalam khutbah ada sebut tu. Khutbah Jumaat kan? Misalnya kepentingan tasyahud. Yang mana disebutkan di sini, pernah pada suatu ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat yang memulakan ucapan khutbahnya tanpa bertasyahud. Tasyahud yang mana menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah telah, syahadatain itu. Mengucap dua kalimah syahadat itu. Di mana Nabi menegur sahabat itu dengan mengatakan, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah yang tidak ada tasyahud di dalamnya, yakni tidak ada disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tidak ada disebut tasyahud itu, maka dia adalah bagaikan
seperti tangan yang berpenyakit kusta. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, sahih, gharib. Demikianlah keputusan. Seterusnya dia sebut kan. Begitu juga, ni kita nak kemukakan hadis dulu. Begitu juga ada juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang kepentingan dan peri mustahaknya berselawat pada ketika memulakan sesuatu perkara penting. Juga dianjurkan oleh Nabi SAW dalam beberapa sabdanya seperti berikut. Maknanya sebut bismillah, sebut alhamdulillah, mengucap 2 kalimah syahadah. Begitu juga selawat pada Nabi. Memang ada hadis yang menyebutkan sunnah untuk kita mulakan dalam ucapan-ucapan kita. Ni ucapan khutbah rasmi lah, kecek gini tak payah. Nah, takkan jumpa saya nak kecek tak syahadat Allah dia pula kata bergerak ni lagu ni. Lepas lagu ni. Ni makna khutbah. Kita bersyarah ke misalnya, kita kuliah ke, ada hadis. Memang gitu. Sebab tu cara Nabi bila dia khutbah memang dia sebut tu. Ataupun menulis. Dikiaskan, menulis pun begitu juga. Tiba-tiba Imam Bukhari tak tulis. Oleh kerana dia ni orang besar, maka ulama pun kenapa dia, apa maksud dia tu? Sebab tu saya kata kita dapat ilmu banyak dengan Imam Bukhari tak tulis tu kita boleh ilmu. Biasanya kalau orang tulis baru kita boleh ilmu. Sebab tu Imam Bukhari ni siapa ulama buat kaedah ke, mana bila dia kata tak tahu dia ni, maka hadis tu bermasalah. Tu tarah dia. Sebab kita lain. Kalau kita kata tak tahu, kita bermasalah. Nah, tapi Imam Bukhari ni bila dia kata saya tak tahu hadis ni, saya tak tahu hadis ni, itu kaedah tu dalam ilmu usul. Maknanya kita boleh semaklah hadis tu. Imam Bukhari pun tak tahu. Nah, sebab tu dalam 2 hari lepas, ada siapa satu tu hadis berkenaan Nabi suruh sambut Maulid. Nah, adalah hadis sehingga Nabi kecil pula orang tidak sambut Maulid. Nah, misalnya hadis tu ada. Kalau kita mengaji usul kata, tak perlu tengok kitab lah. Nah. Jadi ustaz tu kata hadis ni mutawatir. Bagi kita yang belajar hadis, kita bukan nak mempersendakan, tidak maksud gitu. Cuma bila kita belajar hadis, secara mudah kita kata, macam mana hadis mutawatir 4 kurun pertama tak timbul? Misalnya, sahabat Nabi tak ada buat, dalam kitab-kitab sahabat tak ada. Seorang sahabat pun tidak amal hadis tu. Lepas tu ulama-ulama di kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, 4 kurun pertama pun tak ada dah amal hadis tu. Macam mana boleh dikatakan hadis mutawatir? Timbul kemusykilan. Maknanya hadis tu bermasalah lah tu. Jadi gitulah hadirat. Jadi setengah perkara ni bila kita belajar semua. Sentiasa belajar, insya-Allah. Allah akan beri satu nilai kepada kita. Sekurang-kurang nilai tu kita rasa hadis ni perlu kita semak dulu. Insya-Allah selamat dah tu umat tu. Tu dalam hadis Nabi, dalam kitab Riyadhus Salihin pun Nabi sebut dalam hadis ni, umat aku ni akan selamat selagi dia ada rasa nak semak setiap berita yang sampai kepada dia. Maka umat dia akan selamat dia. Tu. Misalnya berkenaan dengan kepentingan berselawat bila nak berkhutbah, bila nak berucap. Misalnya disebut dalam satu sabda Nabi kata kullu mri'in dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah wassalati alayya fahuwa aqta'u abtaru mamhuq. Semua perkara penting yang tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah dan selawat kepadaku adalah terputus, kudung. Tu abtar tu mana kudung, mamhuq, dan terhapus barakah, terhapus keberkatan itu. Dia sebut sini hadis dalam kitab Imam Dailami di dalam Musnad Firdaus dia, dan Abdul Qadir Ar-Ruhawi di dalam Arba'in dia daripada Abi Hurairah. Demikian juga tersebut dalam Al-Jami'ul Kabir karangan As-Suyuti. Ibnu Mandah menukilkan hadis ini dalam Fadailnya dengan lafaz berikut. Ibnu Mandah dia ada nukil hadis ini dalam kitab Fadail dia, kelebihan amal kitab dia. Kullu kalamin, itu ada sedikit berbeza dalam kitab Fadail Ibnu Mandah. Dia ada sedikit berbeza. Tadi kullu mri'in dhibalin, ni kullu kalamin la yuzkarullahu fihi fayubda'u bihi
wa yusalli alayya fihi fahuwa aqta'u mamhukum min kulli barakatin. Setiap ucapan yang tidak disebut nama Allah di permulaannya dan tidak pula aku diselawati, mana tidak selawat kepada aku, terputus, cacat dan terhapus daripada barakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tersebut dalam Al-Jami'ul Kabir karangan As-Suyuti dan Kazzul Ummal karangan Al-Muttaqi Al-Hind. Jadi pelik timbul kemuskilannya, mana sebagai seorang tokoh hadis lah, Imam Bukhari tak ada tolak banding lah. Sudah pasti hadis-hadis yang sebut sana tak okay, dia tak tahu tu. Tidak munasabah, tak mungkin Imam Bukhari tak tahu hadis-hadis yang berkenaan dengan kepentingan Bismillah tu tak apalah, sebab dia tulis Alhamdulillah, tasyahud dan selawat pada Nabi untuk dimulai dalam kitab dia yang begini besar ini. Dari segi penerimaan umatnya, kitab hadis utama, tiba-tiba tak tulis. Tak ada. Bahkan Al-Quran sendiri memulakan ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah selaku surah pembuka dengan hamdalah. Dalam Quran pemula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada sebut Alhamdulillah. Maknanya bukan sekadar tak ikut hadis lah kira-kiranya, Quran pun tak ikut juga. Seolah-olah begitu, mengikut sekali pandang lah, sekali imbah kita tengok nampak macam mana itibak lagu ni. Sepatutnya kalau itibak sunnah kena tulis lah di muqaddimah tu sebelum mula bab itu. Tiba-tiba tak ada. Sedangkan dalam Quran pun metod dia begitu. Jadi persoalan sekarang adalah bukan sahaja Imam Bukhari telah melencong daripada kebiasaan pengarang-pengarang lain, malah beliau juga telah meninggalkan metode Al-Quran. Bagaimanapun apa yang dibuat oleh Imam Bukhari itu pada pandangan ulama pasti menyimpan maksud dan tujuannya yang tersendiri. Jadi ulama oleh kerana melihat kedudukan, ketokohan, kemahiran Imam Bukhari, dia kata di situ ada tersimpan rahsia yang perlu kita kaji lah. Kenapa Imam Bukhari mengambil kaedah itu? Tak mungkin Imam Bukhari ni buat ni dalam keadaan dia tidak tahu hadis-hadis tadi. Mesti dia tahu, tapi kenapa dia tidak ikut hadis itu? Apa yang tersirat di sebalik tindakan Imam Bukhari itu? Maka ulama pun bahas lah. Ulama pun bahas. Jadi ulama pun rasa berbala nak bahas ni sebab ni Bukhari. Sebab ini Bukhari, dia rasa habis masa tak apa, ngapuh. Sebab ni Bukhari ni. Jadi kalau kitab lagu ni memang ulama kata, Syekh Nadwi pun sebut dalam muqaddimah dia tu, dalam sebuah kitab khusus dia sebut tu, dia kata, jadi ulama kita tu Allah bui perasaan pada nak kaji Bukhari. Sampai hari ni tak habis-habis lagi kaji Bukhari tu, hadis-hadis tu. Kenapa sampai begitu sekali? Quran tak usah kira sebab tu mukjizat. Hak mukjizat yang asal kita kata mukjizat utama. Hadis ni pun mukjizat juga. Padahal ada lagi orang lain yang kumpul hadis. Tetapi hadis yang dikumpul oleh Imam Bukhari ni lebih mendapat sambutan daripada para ulama. Jadi antara andaian dan pendapat para ulama yang mengkaji Sahih Bukhari tentang faktor di sebalik tindakan Imam Bukhari meninggalkan hamdalah, meninggalkan tasyahud dan salawat selepas basmalah di permulaan kitab dia. Yang pertama, kenapa Imam Bukhari itu? Ulama pun buat andaian lah. Jadi andaian, ini andaian ulama. Jadi nak boleh buat andaian buat hadirat bukan sebarangan orang. Ini ulama hak besar, hak alim. Siapa guru saya Bukhari ni kalau semata-mata baca kita tak akan faham. Dia kena kita bekerja dengan kitab Bukhari. Guru saya sebut gitulah masa belajar dulu. Dia kata kalau kamu mendalami Bukhari bukan bermakna baca syarah-syarah Bukhari. Itu sebahagian kecil saja. Tetapi kena bekerja, kena jadikan mana Bukhari ni kena khatam seperti kita khatam Quran. Baca sama. Tiap-tiap tahun khatam Bukhari. Dan kena buat perbandingan hadis-hadis dia. Kena kita sendiri ni kena cek sanak-sanak dia tu. Selain daripada baca semua kitab, yang mana ulama kata seseorang yang tidak baca setiap kali nak baca Bukhari tidak baca Fathul Bari, maka orang itu gila tu kata ulama. Siapa begitu sekali pentingnya Fathul Bari tu sebagai rujukan utama. Kita kata kata gila. Gila tu majnun tu maksud dia nya, junun tu maksudnya tak erti kaedah tu. Dia gila dalam ilmu ni lain kan. Dia tak serupa. Saya ingat guru saya sebut dulu.
uh, dia suruh kita pergi ngaji Quran. Asalnya enggak, dia tak royak tu guru tu backing. Dia dah kata orang, dia puji guru tu, gilah kita ni. Apa guru tu dahsyat sungguh mulut dia. Hak baca Quran tu dahsyat juga sebab betul molek tu. Tapi ada lagi hak dahsyat. Mana kalau dia kata berat. Beratlah dia kata. Dia kata makin gapo ya benar ni. Tu biasa mainnya dia. Makna kalau kita nak murid telinga nipis lah tak boleh kita ilmu dengan dia. Kita duk tengok dia kata, gak dia bukan kata nak hari. Gak saya je alhamdulillah dengan gugu ni tak kena, cuma orang lain lah. Orang lain. Allah kata berat lagi ni nak ngaji ni, banyak lagi nak ngaji ni. Muqaddimah tu parut dah. Misalnya kalau ada dia ingat. Kalau mari baca dengan dia muka surat ni, esok baca muka surat lain, dia kata apa ya baca muka surat lain, mari tak boleh halih lagi tu. Enggak ada soal, ada kata dia kata dia baca dengan orang lain enggak. Tok guru lain tu kata bila alih hagi ngaji dia turun. Dia suruh turun lalu. Klik, suruh klik. Ngaji tok guru tu, kena alih tok guru tu. Dia pergi situ. Tapi dia ni memang dari segi bacaannya memang jelas lah. Siapa guru saya suruh ngaji dia. Bila kita sebut kita kata baik, ustaz kata baik, kita lacuk. Baik setara mana? Dia pun ceritalah ulama di India. Dia kata ulama di India tu pekong arah ngaji Quran. Pak kita tak ada, kena pecah kepala tu. Anak murid lik gitu. Katok ni. Dia nak marah, murid payah ni benar. Dia pegang cawuk pihak katok. Katok atas ni. Kelok kepala. Tu. Saya ingat guru saya sebut. Tapi anak murid jadinya hak boleh sabar. Dia tidak tengok situ tok guru. Tok guru ni nyadalah menguat manusia kan. Tu. Sebab tu tok guru dia pernah sebut, dia kata kalau tok guru kata babi, itu tidak babi sebenarnya. Dia kena tafsir, dia kena takwil. Dia kena takwil. Kalau tu kata bahasa menatang budak ni tak, dia tidak makna seperti asal. Dia makna lain. Doa. Tu. Barulah kita ni boleh ilmu ni kalau kita tak tahan. Misalnya ada guru Quran hebat di Malaysia kita ni, di Kelantan kita ni. Dia kata kepada anak murid dia. Dia kata kalau aku ajar ke reti lama. Berat tu. Kita mau tak ajar, kita guru kata gitu. Cuba bayangkan kalau kita dalam keadaan kita pergi pemuk dalam keadaan tak malak tu guru pula bui kata lagu tu depan orang pula tu. Orang pun ramah kita pun kelik acak kena tu sebut tidak. Lagu mana aku? Tu. Jadi benda-benda gitu biasalah. Baik, tak apalah hadirin. Jadi dalam dalam kisah ni jadi ulama buat beberapa andaian. Jadi andaian ini yang dibuat oleh ulama ini, dia bukan berdasar kepada sangkaan semata-mata, tidak. Cuba kita perhati tengok kalau hadirin baca dah lah daripada sampai kepada habis muka surat tu akan nampaklah bagaimana ketinggian Imam Bukhari tu. Tinggi sungguh tinggi sungguh tu cara dia tu. Yang pertama, ni pandangan ulama lah. Beliau ingin mengisyaratkan bahawa hadis-hadis yang menyarankan kita supaya memulakan sesuatu ucapan atau tindakan dengan hamdalah dan tasyahud adalah tidak menepati syarat beliau. Imam Bukhari tak kata hadis itu tidak sahih. Dia tidak kata hadis itu mana tidak sahih, dhaif, dia tidak kata. Cuma dia tidak ambil, dia tidak amal waktu itu sebagai isyarat bahawa hadis-hadis berkenaan tidak menepati syarat beliau. Inilah pendapat Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya. Beliau menulis, ini kata Imam Fathul Bari dalam Imam Hafiz Ibn Hajar dalam syarah pada Bukhari, Fathul Bari 13 jilid. Dia kata, ini sebut. Dia kata wal jawabu annal hadithain ay hadithul hamdi wasyahadah laisa ala syartihi bal fi kullin minhuma maqalun. Itu kata Imam Bukhari, kata Hafiz Ibn Hajar. Jadi jawapan terhadap kemusykilan itu ialah kedua-dua hadis itu tidak menepati syarat beliau. Bahkan kedua-duanya maqal ini bermasalah, ataupun boleh juga kita terjemah maqal ni ada terdedah kepada kritikan ulama. Itu makna maqal. Itu makna maqal itu. Selain daripada, jadi
Maulana terjemah ni makna mafhum dia, tapi maka tu sendiri maksud dia ada kritik, dikritik. Ni antara hadis yang mukhtalaf lah, dikritik oleh ulama. Baik, hadis hak mana tu? Hak dia kata dua hadis. Hadis sebelum ni hak menyebut kata hamdalah dan tentang selawat itu. Tu. Hadis yani hamdalah dan tasyahud itu. Tu. Hak dua tu. Justru sanad-sanadnya dipertikaikan walaupun hadis-hadis itu dianggap sahih atau hasan oleh ramai tokoh ulama yang lain. Walaupun hadis tu ramai juga ulama kata sahih, hasan, mana tidak dhaif lah hadis tu. Tetapi hadis tu tidak menepati syarat Bukhari. Jadi apa dia syarat Bukhari, beza dia dengan Muslim tu, insya-Allah bila kita belajar. Sebab tu saya kata kalau kita nak ambil mukaddimah tu saja tak masuk berbulan lah. Berbeza syarat Bukhari, kita nak buat style tu kalau kita nak guna, saya takut jadi rasa macam satu macam pula belajar you know? Takut rasa berat doa pula lah. Jadi insya-Allah perkara-perkara tu kita akan sebut dalam semasa kita mempelajari Sahih Bukhari ni. Perkara tu insya-Allah kita akan sebut. Di dalam sanad hadis pertama misalnya, dalam hadis yang pertama, hadis yang menyebut kata hamdalah itu, kullu mri'in dhibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta'. Kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Itu antara hadis-hadisnya. Itu hadis pertama kira tu. Ini sebagai contoh. Jadi dalam hadis tu terdapat seorang perawi bernama Qurrah bin Abdul Rahman. Qurrah bin Abdul Rahman. Imam Bukhari tidak mengambil satu pun riwayat daripadanya. Tetapi Imam Muslim mengambil hadis-hadisnya dalam bab hadis syawahid dan mutabaat sahaja. Hadis yang ada perawi bernama Qurrah bin Abdul Rahman, Imam Bukhari tak ambil hadis kalau ada nama dia. Mana bagi Imam Bukhari dia ni dhaif. Tapi dalam Muslim ada. Imam Muslim ambil pun bukan letak sebagai hadis-hadis utama dalam kitab dia, tidak. Hadis syawahid dan mutabaat. Hadis syawahid ni hadis sokongan kepada hadis lain. Makna orang terima hadis tu bukan kerana dia tu, dia ni sebagai sokongan tak apa. Kalau tolak dia pun tak apa lagi, kerana dia tu sebagai sokongan, bukan hadis utama. Itu maksudnya. Jadi Imam Bukhari ni untuk syawahid mutabaat boleh tak ambil, tapi Imam Muslim ambil lagi. Sebab Imam Muslim ni dia lebih longgar sikit dia punya syarat dia tu, untuk piawaian dia tu untuk terima perawi tu. Jadi Qurrah bin Abdul Rahman ini sebagai contoh lah. Walaupun ramai juga ulama kata, misalnya Imam Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah mengemukakan juga riwayat-riwayatnya sebagai riwayat-riwayat usul mereka. Tetapi imam-imam lain terima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdul Rahman ni dalam hadis-hadis usul, hadis utama, hadis mula-mula misalnya. Tu beza dia. Sebab itulah kita sebut sebagai dia ni perawi yang mukhtalaf. Imam Bukhari tak sih. Sebab dia nak dalam kitab dia ni kira-kiranya hak tidak diperhatikan, hak sahih semua. Dan kerana syarat dia ketat itulah, maka kitab dia ni lebih daripada yang lain. Tapi payahlah 900,000 tiba-tiba tubik berapa ratus ya. Tak, 400 lebih hadis. Hak dia baca hadis, ngaji hadis, semok hadis 900 lebih. 900,000 lebih. Parah tu. 600,000 alaf. Disebut oleh Hasan Nadwi. Selain itu perawi-perawi hadis ini berbeza-beza dalam meriwayatkannya. Ada yang alih kata. Ni ada ni masalah itu ni letak kereta ni DBX 7989 Azhar putih minta tolong alih lah. Ni ada menghalang ni jalan ni. Nak balik jauh ni tanah merah ni.
Selain daripada itu, perawi-perawi hadis berbeza-beza dalam meriwayatkannya. Ini berkait dengan perawi Qurrah bin Abdul Rahman ni. Memang ulama terima, tetapi cara penerimaan itu berbeza-beza. Ada setengah ambil hadis dia tu letak sebagai sokongan, ada juga letak sebagai hadis husu, macam-macam lah. Jadi Imam Bukhari tak sih. Imam Bukhari tak sih. Ada yang meriwayatkannya secara mursal, dan ada pula meriwayatkannya secara mausul. Mausul ni maknanya bersambung lah. Ada juga ulama yang meriwayatkan secara mursal. Mursal ni, riwayat secara mursal ni, mana hadis kita panggil secara mursal ni, mana hadis tu ada terputus, ada terjatuh seorang perawi. Kalau dua orang ke atas dia panggil muqdal. Hadis mursal ni maknanya termasuk dalam hadis yang ulama kira-kiranya tak terima lah, dengan perincian dia lah, dengan perincian dia. Kalau tak terima pun bersyarat. Tapi di bawah tajuk hadis yang mardud. Hadis yang mardud, maknanya tidak kuat. Tak apalah, seterusnya tu panjang dia sebut tu. Baik, di dalam sanad riwayat kedua yang menyebutkan tentang syahadah tu, tasyahud itu, muka surat pertama, cuba tengok tu. Kullu mri'in dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah wassalati alayya. Ada sebut selawat tu. Mana hadis yang menyebutkan tentang kepentingan berselawat kepada Nabi bila nak bercakap, berkhutbah, nak berceramah, berpidato dan sebagainya. Bagaimana pula kedudukan hadis tu? Kenapa Imam Bukhari ni nak kedudukan hadis tu dari segi tahap dia nya? Bagaimana kedudukan tahap dia tu? Di sini disebut. Jadi dalam sanad riwayat kedua ada Asim bin Kulayb. Asim bin Kulayb, Imam Muslim dan pengarang-pengarang kitab-kitab hadis besar lain mengambil riwayat daripadanya, tetapi Imam Bukhari langsung tidak mengambil apa-apa riwayat daripadanya. Jadi ada Asim bin Kulayb ni termasuk perawi dhaif jugalah. Imam Bukhari tak ambil. Pada Imam Muslim ambil. Imam Muslim ni nombor 2 selepas Imam Bukhari, kitab Muslim lah. Ambil. Dan ulama-ulama lain pun ambil. Mana Imam Bukhari ni ketat benar lah. Tapi hadis tu tak boleh kita kata tidak sahih. Mentaka tak ada dalam Bukhari pun kita kata tak sahih. Itu tak boleh. Sahih tetapi peringkat dia tu. Ada juga yang sahih tu mana setarah Bukhari, tapi tak ada dalam kitab Bukhari. Banyak juga tu. Janganlah kita kata tak ada dalam Bukhari. Dalam kitab lain ada. Sebab tu saya kata bila kita bincang ni kita dapat ilmu banyak. Maknanya penilaian hadis tahu tu. Sebab tu bila kita belajar ni kita akan nampak agama kita ni memang luar biasa. Tidak seperti agama-agama lain. Agama lain untuk kita buat kajian tentang agama, tidak ada ni pendidikan disiplin ilmu seperti yang kita belajar, tak ada. Misalnya kita kata orang Hindu lah, kita kata, dia nak belajar tentang agama Hindu, nak tengok secara mendasar bagaimana perolehan ilmu-ilmu dalam agama Hindu daripada agama dia, asal dia. Kita nak kaji tentang asal sampai ke peringkat kitab yang asal. Tak ada pengajian seperti ni. Dia tak boleh nak buat apa tu. Sebab itu ni adalah merupakan perkara mukjizat ni sebenarnya. Cara Allah SWT nak jaga hadis itu. Kalau Quran Allah jaga sendiri, hadis ni dengan Allah lahirkan ni ulama-ulama yang memperdalami ilmu-ilmu lagu ni. Kita pun kalau sekali dua mari tu pakai pening tak faham apa satu. Tapi lah hadis-hadis nak kan saya ngaji mantik dulu. Saya ngaji mantik dengan tok guru. Kita ngaji di sekolah mantik ni nipis tebal ni kita. Bila ngaji untuk guru tebal kita, kita. Bila dia hura tu kada. Sakit kepala tu kan. Apa sakit kepala tu? Tak faham. Bila tak faham ok juga mata tu dah. Jadi pening kepala. Tok guru saya kata mana? Dia kata hana tak pelik sikit abuk kalau tak faham. Sebab dia kata memang Allah buat ada ilmu ni masa kita belajar kita tak akan faham semua. Asal itulah dia sebut, dia panggil musalsalatul ilmi, kesinambungan ilmu itu. Kadang-kadang kita belajar ni 6 tahun lepas tu baru kita faham. Tapi syarat jangan putus ilmu tu. Kena ngaji semua. Sekarang ni saya buat ngaji, saya ngajar kita tu. Boleh ngajar di sekolah. Kita ngajar mantik tu. Dulu kita pergi tu. Tak faham. Tuhan ni pun begitulah je dia.
InsyaAllah ada siapa, bila siapa hadis tu dia tidaklah maknanya seteruk ni. Ni sebab muqaddimah ni. Hafiz Abdul Qadir berkata, gharib tafarrada bidhikri salah fi Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami wa dha'if la yu'taddu bi riwayati wala bi ziyadatihi. Kata Abdul Qadir Ar-Ruhawi, dia kata gharib, perawi ini Asim bin Kulab ini, ayat yang tiga ni di dalam sanad hadis yang tiga, hak muka surat sebelah tu juga, hak bawah sekali tu, kullu kalamin la yuzkarullahu fihi fayubda'u bihi wa yusalli alayya. Tu hak yang tiga tu. Gharib, hadis ini gharib, ganjil hadis ini. Tafarrada bi dzikris salah. Jadi Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami dia aja sebut sebenarnya. Dia seorang aja sebut selawat dalam hadis tu. Tafarrada bi dzikri salah fi Ismail bin Abi Ziyad. Ismail bin Abi Ziyad itu, sedangkan dia tu perawi dhaif, la yu'tadu, tidak diambil kira dia tu sebab dia dhaif. Riwayat dia la yu'tadu bi dia, tidak tak sebut lah kata tak sebut dia tu riwayat dia tu. Wala bi ziyadat, dan tambahan dia bila dia tu perawi dhaif, bila ada tambahan dalam riwayat maka tidak diterima. Tidak diterima. Cuba tengok hadis. Jadi hak ada sebut selawat kepada aku, wa yusalli alaihi, hak di atas tu ada juga. Jadi kalau ada dalam hadis yang sebut tentang kelebihan alhamdulillah, patut ada sebut selawat, dia seorang je riwayat, dia panggil tafarrada, dia yang lain tak ada. Lepas tu dia tu setara mana itu orang panggil ziyadah, dia tambahan dia. Orang lain, perawi lain tak ada sebut tu selawat pada Nabi dalam hadis ni, tiba-tiba hak dia ada. Lepas tu dia tu setara mana kedudukan dia, dia tu dhaif. Bila dia dhaif, tambahan dia tu tidak diterima pakai. Kalau tambahan perawi yang thiqah, perawi yang kedudukan tinggi, ulama ada nilai di sisi ulama. Tapi oleh kerana dia ni perawi dhaif, beginilah dia mudah. Sebab itulah bila kita belajar ilmu Bukhari ni, bukan sekadar kita dapat daripada ilmu hadis, kita dapat satu ilmu menilai manusia, ilmu akhlak penuh dalam tu. Misalnya kita kata gini, tak, kita terkenal dah di kampung kita ni ada orang yang acak kalimna, kalau dia sebut sesuatu tak betul, dia tidak sengaja. Ada ke setengah orang tu dia ingat dia tak apa kuat, kadang dia tersalah, dia banyak benar kita kecek dia salah faham, kena beringat orang lagu ni. Jadi kalau dia buat mari cerita, kalau dia cerita orang lain cerita gini, orang tu molek lah, tiba-tiba dia cerita ada lebih cerita daripada orang lain, tu dia panggil ziyadah dia tu. Hak lebih dia tu kena beringat. Sebab apa? Dia ni acak kali dah bawa cerita kadang-kadang terlebih daripada orang lain, ataupun banyak benar dia salah faham. Orang-orang lain ni beringat. Ni cara dia supaya cerita dia tu jangan kita telan, jangan kita terima selalu. Dia ni acak kali, bulan ni saja berapa kali dah dia sebut, dia cerita. Sebab tu kita ni siapa dia ayat demo, orang ni taklah kawan kena acak kali dah. Kena beringat. Kadang-kadang setengah orang tu dia tidak niat apa pelawak, cuma dia silap kadang-kadang pendengar dia tu ingat ter bercelaru dan macam-macam lah. Hak tu bukan akhlak buruk tu, tapi ingat ter buruk panggil. Su'ul hifzi dia panggil. Kalau su'ul khuluq tu tak boleh. Perangai uduh tak boleh. Tu bab lain tu. Ni dah ingat ter tu tak apa kuat, tak dosa tu. Tidak dosa dia ingat tak kuat, itu bukan masalah dosa, bukan masalah dosa tu. Nak mana tu bukan kerja dia. Baik. Yang kedua, ni hak ulama sebut ni. Kenapa Imam Bukhari bismillah? Hak nak sebutnya kenapa Imam Bukhari hanya sebut bismillah saja tu? Beliau juga bermaksud mengisyaratkan kepada hadis-hadis yang akan dikemukakan di dalam sahihnya adalah bertaraf lebih tinggi daripada semua hadis-hadis itu. Maknanya Imam Bukhari nak mengisyaratkan bahawa hadis-hadis dia akan kemukakan dalam kitab dia ni semuanya lebih tinggi daripada hadis-hadis tadi. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang alhamdulillah bila nak berucap, bila nak berkhutbah. Hadis-hadis yang menyebutkan kena bertasyahud, berselawat bila nak berucap, bila nak berpidato, nak khutbah. Hadis-hadis tu tidak kuat. Hadis-hadis yang dia akan sebut dalam kitab dia ni lebih kuat daripada hadis-hadis itu semuanya. Itu isyarat Imam, ni kata setengah ulama ni. Tetapi ada pihak membantah alasan di atas tadi dengan berkata bahawa ia tidak kuat kerana beberapa sebab.
Jadi dua. Jadi ada ulama bantah, dia kata tak kuat tu. Tak kuat tu. Kalau tidak hanya sebut bismillah, mana meninggalkan sebut alhamdulillah, meninggalkan sebut tasyahud dah lah, berdasar pada hadis tu tidak kuat. Cuba tengok dia kata. Pertamanya Imam Bukhari sendiri pun dia beriltizam. Mana komitmen dia sebelum dia memasukkan sesuatu hadis ke dalam sahih dia kata dia akan mandi. Mana dia cuci tubuh dia fizikal itu. Lepas tu dia sembahyang 2 rakaat dan beristikharah terlebih dahulu. Baru dia tulis setiap hadis. Maknanya kalau 4,000 lebih hadis dia ni tak. Maknanya 4,000 kali dia semaya, 4,000 kali dia mandi semaya, dan 4,000 kali dia beristikharah. Sama banyak dengan nilai hadis dia tu. Baik. Tindakan Imam Bukhari sampai begitu sekali, mandi dulu, semaya 2 rakaat, istikharah tu, ada hadis ke? Seolah-olah gitulah. Kalau tak ada hadis bergama pula. Misalnya, tiba-tiba ada hadis tadi, cuma hadis tu tidaklah kata tak sahih, cuma tidak menepati syarat. Dia tak amal pula. Tiba-tiba hak dia amalnya, iltizam dia untuk setiap kali tulis hadis, mandi, semaya 2 rakaat, kemudian istikharah. Hak tu dia buat setiap kali dia. Ada hadis kau tu. Tak ada langsung tu. Kenapa begitu pula? Tu jadi ulama jadi muskil pula situ tu. Padahal apa yang diiltizam itu tidak tersebut langsung dalam mana-mana hadis. Tak ada tu hadis kata bila kamu nak tulis hadis, nak tulis apa-apa ilmu lah, kamu kena mandi dulu, kemudian semaya 2 rakaat sunat mutlak kita tu dah. Lepas tu istikharah pula. Istikharah tu maknanya minta kebaikan lah. Ada ke hadis? Tak ada langsung tu. Mana yang hak tu ikut pula tu? Lagi timbul muskil. Soalan lagi tu ni. Ada pun memulakan sesuatu pekerjaan penting, tak penting kau tulis hadis ni. Penting ni. Dengan basmalah, hamdalah dan sebagainya, tetap ada hadis-hadis. Walaupun kalau kita nak kata dhaif, tetap ada. Boleh nak amal tu untuk kelebihan. Tu jadi yang keduanya, kalaulah Imam Bukhari tidak tulis tu kerana ada perawi yang dia anggap tidak kuat, misalnya Qurrah tadi, Qurrah bin Abdul Rahman itu, jadi kemuskilan itu akan hilang dengan sebab ada perawi lain sebagai mutabik seperti telah disebutkan sebelum ni. Masalahnya ada lagi hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh hak tidak Qurrah itu. Kenapa tidak tengok hadis-hadis tu? Tu jadi timbul kemuskilan ulama lah. Yang ketiga, ini bantahan ulama ni terhadap kemungkinan yang disebut oleh ulama tadi. Kenapa Imam Bukhari hanya sebut bismillah saja tu? Ada ulama sebut sebablah andaian, tapi andaian itu dikritik pula oleh ulama. Kritik yang ketiga ni, hadis-hadis di atas hanyalah hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan amalan, bukan nak menyabitkan hukum syariat dan bukan nak menyabitkan hukum akidah. Bab amalan kita kaedah umum semua ulama terima hadis dhaif ni berguna untuk bab fadail. Kalau hadis tu tidak sampai ke tahap dhaif jiddan, boleh untuk amalan sebagai amalan secara individu, boleh tu. Jadi untuk mengamalkan apa yang terkandung dan tidaklah memerlukan kekuatan sanad seperti mana yang diperlukan untuk hadis-hadis hukum dan akidah dan sebagainya. Tak perlu sapakta tu. Tu. Lepas tu panjang lagi lah disebut situ ya. Saya ingat tu baca sendirilah. Dia buat kenyataan daripada Anwar Shah Kashmiri. Misalnya jadi muhaddis asghar Al-Syekh Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri telah mengemukakan 4 piawaian untuk hadis sahih tu. Ni paling minimal, paling minimal. Makna kita nak kata salah satu hadis tu sahih, tapi molek juga kita kena baca ni sebab gini, kalau kita tak baca ni kalau kita pegang ni paling minimal ni. Sebab kalau orang tak ngaji belah mana kalau dia pegang ni, insya-Allah. Sebab saya sebut sani lah. Nak kamu mutawatir dah hadis tu. Sahabat pun tak buat. Imam mazhab pun tak ada ayat gitu. Macam mana boleh jadi mutawatir? Tak cukup ni piawai yang disebut oleh Anwar Shah Kashmiri ni. Apa dia piawai yang disebut tepat, dia kata ciri yang penting untuk dianggap sebagai hadis tu sahih. Paling tidak 4 perkara ni. Yang pertama. Ni untuk orang awam, untuk kita lah. Kalau kita untuk detail lebih itu lagi tu banyaklah. Mana boleh tu nak kata sahih tu. Bila ada 4 ni.
Yang pertamanya, sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang cukup cermat di dalam periwayatannya, sempurna pula keadilannya, dengan sanad yang tidak terputus, di samping tidak terdapat di dalamnya keganjilan dan kecacatan. Hak ni agak payah sikit. Hak ni hak mula-mula, syarat mula-mula. Ma rawahu tamud dhabti kamilul adalah bittisalis sanadi wala yakunu fihi syudzudz wal illah. Itulah hak terjemah saat ni. Yang kedua, B, mana kalau sekiranya ada, mana hadis tu ada ciri-ciri ni, mana perawi dia tu cermat dalam periwayatnya. Cermat ni tamud dhabti ni dhabit, tapi tam, sempurna. Ingat tak kuat, lepas tu catat pula. Lepas tu dia pun tak ada disebut sebagai banyak tersalah, tidak tersalah. Ingat tak tu ingat tak baiklah. Lepas tu seorang yang adil, kamilul adalah ni, keadilan itu sampai peringkat sempurna. Adil mana pertimbangan dia tu baik. Ni dia ada syarah pula adil ni. Adil ni bukan dalam bahasa Melayu kita kalau sebut adil ni sekadar adil, bagi tu adil, tu bagi tak sama banyak. Tu adil dalam bahasa Melayu. Adil dalam konteks hadis ni maknanya seorang tu mempunyai pertimbangan yang baik supaya sahabat tu adil. Bila ada sahabat berzina, kemudian dia serah ke diri dia untuk dihukum had, itu adil lah tu. Memang dia buat dosa besar. Kalau kita lagu mana aku? Dia tahu dah sebab dia tu zina muhsan, dia sudah berkahwin, dia akan dihukum rejam sampai mati, tapi dia sanggup serah diri dia. Dalam hadis yang sahih, ada sahabat Nabi direjam kerana berzina, tak ada siapa tahu. Kemudian takut pada Allah, selepas dia berzina, dia pergi serah diri dia, padahal dia tahu dia akan berhadapan dengan hukum mati, hukuman mati. Tapi dia sanggup serah dia. Atas dasar apa sanggup? Atas dasar iman. Tu adil, itulah adil. Tu. Jadi adil sahabat bukan bermakna sahabat tidak buat salah. Itu makna adil. Ni pun begini je, makna bukan bermakna perawi-perawi ini tak ada melakukan kesalahan. Tak. Adil ni maknanya dia tidak bohong. Dia tidak meriwayatkan perkara-perkara yang boleh mencemarkan Nabi SAW. Termasuk dalam adil tidak kutuk sahabat. Itu mengikut ulama. Kutuk sahabat hilang keadilan. Itu antara huraya al-adalah di sini. Dan pertimbangan itu betul. Dia sangat takut pada dosa ni. Itu makna adil. Lepas tu bersama sanad dan tidak ada keganjilan, syadz tak ada. Dan begitu juga tidak ada ilat penyakit pada hadis. Ini perlu pada huraya lah. Okey, yang kedua, sesuatu hadis yang telah ditasihkan oleh muhaddis yang mahir. Mana hadis itu telah dikatakan sahih oleh muhaddis yang mahir. Mana dia ni ahli hadis dan diterima umum dalam sebagai sarjana Islam dalam bab hadis, kajian dia. Mana orang ambil kira dia tu. Tu. Sebab itulah dia dalam bab ilmu ni, bila satu hadis tu menjadi pertikaian ulama, kita akan tengok pula ulama mana yang mempertikaikan. Kalau Imam Bukhari kata hadis ni tak sahih, jadi lemah hadis tu. Imam Muslim kata tak sahih, Imam Nawawi, tu menyebabkan hadis tu jadi bermasalah hadis tu. Kita kena semak hadis tu. Mana mungkin, mana ulama kemudian yang tidak dikenali dia, yang kepakaran dia itu tidak sehebat, tiba-tiba bercanggah dengan Bukhari, kita nak terima ulama tu, nak tolak Bukhari, gitu. Lagu tu cara kita. Tak. Kalau bercanggah dengan Bukhari, kita tolak Bukhari. Orang kata mu ni memang betul gila semua. Sebab ulama sebut tadi. Mana boleh? Dalam kitab Muslim pun tak ada misalnya. Tak boleh ada. Ngaji biar kita akan jumpa lah. Kita akan jumpa tu. Ni hak Bukhari kata gini. Tiba-tiba dalam riwayat lain kata, kita nak terima mana? Kalau kita tolak Bukhari, masalah. Sebab itulah hadirat, mana penilaian kita perlu sangat kita belajar Bukhari. Perlu sangat. Baik, seterusnya. C, yang ketiga. Sesuatu hadis yang telah dikemukakan oleh seseorang pengarang muktabar yang telah beriltizam untuk hanya mengemukakan hadis-hadis sahih saja di dalam kitabnya. Bukan semua ulama yang beriltizam demikian. Iltizam maksudnya dia kata, dia akan sebut di mukaddimah kitab dia. Saya committed, saya beriltizam untuk
menghimpunkan hadis-hadis sahih sahaja di dalam kitab dia. Cumanya dia sebutlah kalau ada silap tu boleh bagi teguran. Cuma dia setakat dia mampu dengan keilmuan dia supaya Imam Bukhari memang dia beriltizam gitu. Kalau ada ulama beriltizam gitu, kita kata ulama Syiah pun ada beriltizam gitu. Kitab Al-Kafi tu 8 jilid tu, kitab hadis yang setarah Bukhari dalam Syiah tu, memang dia beriltizam gitu. Bila dia siap tulis kitab tu, dia bagi siapa dia musahih dia. Yang mentashih kitab Al-Kafi 8 jilid tu, Imam Mahdi Al-Muntazar, yang bersembunyi dalam gua di Sardab Samurra itu. Umur 5 tahun masuk dia. Dia sebut dari riwayat dia dah. Bila imam dia tu baca dalam kitab Al-Kafi 8 jilid tu, dia terkejut dia. Dia kata cukup dah kitab ni untuk kita pokok Syiah ni kata. Padahal tak perlu daripada kitab lain. Itu takris yang paling tinggi tu. Penilaian yang paling tinggi. Imam yang terakhir sekali. Masa dia masuk Al-Lubay tu, siapa tak tubik sampai kali ni lagu tu umur 5 tahun. Jadi musahih dia tu imam. Sebab tu dia kata kitab tu lebih sahih daripada Bukhari. Tapi kitab tu nya semua kalau bab fiqh semuanya merujuk pada Ja'far As-Sadiq, tak ada kepada Nabi SAW. Dia kata apa perlu kepada Nabi, sebab imam dia setarah dengan Nabi. Dah imam dia maksum, Nabi maksum tak perlu. Maksum kan saya sebut dah sebelum ni. Maksum ni maknanya nak jaga syariat itu. Nabi tak akan tersalah dalam penyampaian wahyu. Nabi tak akan tersalah dalam penyampaian agama ni. Dalam bab lain boleh jadi Nabi tak ingat, tapi dalam agama tidak. Sebab apa? Sebab ada konsep ismah, maksum. Itu tujuan maksumnya. Bukanlah maksum ni menyebabkan Nabi jadi tak lupa. Itu silap. Tak ada ulama ahlu sunnah yang kata begitu. Jangan kita silap faham. Kita kata mana boleh Nabi tak ingat, Nabi kan maksum. Tu tak erti mana tu kalau kecek gitu. Sebab dalam hadis banyak Nabi tak tahu. Nabi tak ingat dalam bab kehidupan biasa. Diperingatkan Nabi tak tahu. Ada. Tapi bukan bab hukum, bab syariat, bab ibadat tak ada tu. Tak ada. Sebab tu kan ada hadis Nabi salah semaya kan. Tersalah semaya tu. Kita akan jumpa lah akan datang. Dalam Bukhari tu salah. Sahabat ingat ke daripada 4 buat 3. Sahabat senyap, pakat tak tegar, tidak kata subhanallah. Kalau tu email kalau ni tak boleh kena kata. Jangan kita kata jangan, tak boleh nak kiyah tu. Waktu untuk Nabi tu. Dia kata itu email ni 3 kali insya-Allah ni. Tak boleh. Tok guru tu sesak tu lagu tu. Zaman Nabi tu. Jadi senyap sahabat. Selepas tu sahabat tanya, aku siratis salah. Apakah semaya telah dikurangkan? Nabi tanya, aku buat berapa ni? Dia kata 3. Nabi pun buat selagi sama. Nabi tambah selagi. Tu. Jadi Syiah tak terima hadis tu walaupun ada lebih. Macam mana Nabi boleh tak ingat? Sebab Nabi maksum ke? Tu cara Syiah dia faham maksum. Syiah tak terima. Ini dia kata hadis dia reka oleh Abu Hurairah. Dia tak terima hadis tu. Tu macam mana Nabi boleh salah semai malu kau ke? Tu imam sini pun. Tu imam pun jaga salah kita kalau ada jaga. Nabi boleh salah. Sahabat ditegur oleh sahabat. Nak sabar. Dia kata ni nak merendahkan Nabi. Dia kata dia tak terima hadis tu. Dia kata tu Abu Hurairah reka. Dia kata kita ahli sunnah kata Imam Abu Hurairah lah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Syiah kata apa? Imam Abu Hurairah lah sahabat Nabi yang paling banyak mereka hadis. Sehingga dia tulis sebuah kitab. Kitab dia tulis tu keganjilan Abu Hurairah, nama kitab dia tu. Waktu terjemah dalam bahasa Indonesia. Ada ngana tu dalam bahasa Arab. Indonesia saya boleh ambil dalam kitab klasik tak silapnya. Ada juga ngana tu kalau nak boleh. Kalau dia bahas panjangnya Abu Hurairah, nama dia pun sebenarnya. Sebab Abu Hurairah ni 23 pendapat khilaf tentang nama dia saja. Abu Hurairah. Memang khilaf sungguh, tak nafiah tu. Tak nafiah tu. Baik, watak yang ada yang sabit begitu, kalau khilaf nama kita nak tolak. Enggak tok kita nama dia tok kita saya.
Tiba ayat tu. Kau awak ni sekat keturunan ke berapa? Patah apa kalau kita nak menafikan kewujudan toknya kita tu? Bukan sekadar hilah, tak tahu pun. Kita nak nafi. Tanya mak kita, tok kita nak dia boleh toknya tak boleh ayat dah kita ni. Patu kita ni mari daripada mana? Ha, soal. Sakit kepala dak pasal tu. Oh, ustaz daripada bulu betung. Nah. Jadi benda yang sudah sabit gitu mau dia kerana nama khilaf, maka dia tak terima. Tengok Syiah awak kau punah tak punah otak dia no. Rosak teruk tu. Di yang keempat ni piawai yang disebutkan oleh Syah Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri ni. Ni ulama yang guru saya pun kagum dengan dia ni. Dia pernah kritik orang yang kata Imam Ibn Taymiyah kafir. Dia sebut dalam, tapi dia kasar dia sebut. Dia kata mereka yang sebut kata Imam Ibn Taymiyah tu kafir, mujassimah dan sebagainya. Kamu faham betul kau kitab dia tu. Ilmu Ibn Taymiyah dia kata, kalau kamu lenggak jatuh ke piyah kamu tak nampak lagi hujung ilmu Ibn Taymiyah. Lenggak tinggi ilmu Taymiyah, lenggak cabut ke piyah. Tengok kamu tebal tidak ketemu. Cabut ke piyah, kamu tak akan nampak lagi hujung ilmu, naknya tinggi ilmu dia tu. Sebab tu jangan mudah-mudah lah. Jangan mudah-mudah nak kata kafir tu. Setengah-setengah tu mudah-mudah kafir. Bahkan ada masuk dalam WhatsApp saya tu, dia sebut sesiapa yang mengembangkan ilmu Ibn Taymiyah, dia mengembangkan dia sebagai lidah syaitan, mengembangkan ilmu mujassimah, musyabbih dan sebagainya. Enggak, dia kata teruk tu. Sedangkan kita tengok ulama-ulama Ahlus-Sunnah selepas Imam Ibn Taymiyah, mereka menukilkan pendapat-pendapat Ibn Taymiyah tu dalam kitab-kitab. Kalau Ibn Taymiyah ni teruk sungguh, kafir sungguh, tak pernah sabar baca kitab dia ni. Baca kitab dia. Sesuatu hadis yang diterima pakai oleh mana-mana imam mazahib dan perawi-perawinya pula tidak majruh, yakni tidak tercedera, tidak ada kecacatan perawi dia tu. Tidak dikatakan tidak baik. Tu makna majruh itu. Jika di dalam sanad terdapat juga seseorang perawi yang majruh atau lemah, maka kelemahannya telah ditampung oleh mutabik-mutabiknya. Sekarang kalau jadi boleh jadi dalam mata rantai kita kata silsilah sanad itu barangkali ada beberapa orang perawi yang lemah, yang dhaif. Tetapi kalau hadis yang berkenaan itu ditampung, mana ada lagi hadis-hadis lain, ada lagi mana hadis yang sama tiba-tiba perawi lain dalam sanad yang lain yang sahih, maka hadis dia tu kita boleh terima. Terima tu bukan kata semata-mata sanad tu, tapi kerana sanad lain. Dia hadis ni tidak ada setengah-setengah tu, satu hadis ataupun hadis yang seakan-akan sama, cuma berbeza lafaz ya, sedikit sebanyak, sanadnya banyak. Jadi kalau ada sanad tu lemah kerana beberapa perawi yang majruh, yang telah ditajrih, yang telah dikatakan tidak baik, yang hilang kredibiliti dia sebagai perawi, maka hadis tu tetap sahih kerana tengok sanad lain. Itu maksud dia. Jadi kalau ada ulama kita kemukakan daripada sanad yang perawi lemah, itu sebagai mutaba'at sahaja, sebagai penyokong sahaja. Gitu. Jadi sekarang kalau anda melihat kepada hadis-hadis yang sedang kita bicarakan, hadis yang berkait dengan hamdalah, hadis yang berkait dengan tasyahud, hadis yang berkait dengan selawat pada Nabi ketika nak memulakan ucapan ni, ada 3 piawai tu. A, B, C tu dia kata. Hak A tu kemungkinan tak ada je. Hak A tu berat sikit lah tu. Jadi 3 tu ada tu. Kalau ada sa tu tak apa dah. Dalam 4 piawai yang disebut oleh Anwar Shah Kashmiri ni, orang Kashmir, dia orang Kashmir lah. Jangan pula kita buah Kashmiri, kita buah nama anak kita. Sebab buah nama Bukhari. Walaupun nak suruh podah dengan orang Kashmir pun tak boleh pun gitu. Jadi orang kata betul kau ni orang Kashmir. Supaya kita pergi Mekah lah. Mas Muk dia tanya tak, kata bukan sekat Bukhari, Al-Bukhari ya bu, halillah. Nak ayat jelas mana mari sana tu. Orang Arab pun macam mana ni dah. Orang Bukhara tidak begini, cakap bahasa lain. Rupanya dia ingat ke Bukhari itu nama dia. Baik, jadi hadis-hadis yang berkaitan tadi sebenarnya ada, bolehlah. Tu. Walau bagaimanapun kena fahamlah
walaupun disebut B, C, D tu, piawaian B, C dan D tu ada pada hadis-hadis yang kita bincang ni yang menyebut kata hamdalah, tasyahud dan selawat. Walau bagaimanapun itu untuk menunjukkan bahawa hadis itu sahih. Sebab tu saya sebut Imam Bukhari tidak ambil itu kerana tidak menepati syarat dia. Bukan bermakna hadis itu tidak sahih. Hadis ni sahih juga, cuma syarat dia tu ketat sangat. Misalnya Imam Bukhari, antara syarat dia yang orang lain yang tidak dijadikan syarat oleh imam-imam lain. Syarat seorang perawi itu bila dia nak, syarat dia bukan sekadar sezaman. Misalnya dia mesti sabit dia bertemu. Misalnya kata-kata contoh ni, sebagai contoh, misalnya A ambil, misalnya kita kata A ambil hadis daripada B. Salah satu penilaian ulama, dia kena pastikan A tu hidup di zaman mana, B tu hidup dia kena sezaman. Bila kata dia ni sezaman, A dengan B ni, maka dikira berlaku tahammul hadis. Dikira mana dia tu ada kemungkinan berjumpa. Tak apa dah, dikira bersambung dah sanak tu. Tapi Imam Bukhari tak, kena sahabit dia bertemu. Walaupun dia ada satu zaman seperti sekarang ni, nah, kena sahabit dia temu. Takut hak ni seorang duduk di benua ni, hak ni duduk di benua ni seorang. Dia tak aja jumpa lah. Tak boleh, dia kena sabit. Jelas dia bertemu. Mana berat tu syarat dia tu. Mana kena ada kenyataan daripada orang-orang yang thiqah bahawa dua perawi ni dia bertemu. Baru sabit. Kalau tidak jadi munqati' sanak itu. Kan berat tu sanak dia. Padahal Imam Muslim pun sebenarnya bila hidup sezaman ada kemungkinan bertemu. Tak apa dah. Tapi Imam Bukhari tak sih. Ada ke kenyataan yang kata dia pernah bertemu dua ni? Oh, dia kena begitu. Jadi ulama-ulama seperti yang disenaraikan dalam kitab ni lah, Ibn Salah, An-Nawawi, Al-Iraqi, As-Subki dan lain-lain ulama hadis mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang kita bincang ni sahih. Pengarang-pengarang muktabar seperti Abu Awanah, Ibn Hibban dan lain-lain telah beritizam untuk mengemukakan hadis sahih sajalah kitab. Tak apalah tu. Baik. Ini saya tidak setakat tu, saya nak sebut secara umumnya. Baik. Imam Bukhari ni hadirat, kalau mengikut kenyataan adalah nota ni pun, sebenarnya Imam Bukhari ni bukan dia saja yang mengambil metod ni. Sebenarnya ulama Imam Malik pun gitu juga dalam kitab dia. Cuba kalau baca tu akan tengok, jumpalah Imam Ahmad, mana ulama-ulama yang sezaman dengan dia, hak tok guru dia tulis kitab, ada juga tulis gitu. Mana bismillah saja, tak ada alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala seluruhnya. Banyak kayak contoh-contoh muqaddimah tu semasa berkhutbah tu ada juga. Bukan kata dia seorang je dalam tamadun dunia Islam ni, dia seorang je yang hanya memulakan penulisan dengan bismillah. Bismillah saja, tanpa ada puji pada Allah, selawat kepada Nabi, bertasyahud. Ada lagi orang lain pun seperti yang disebut situ. Imam Malik misalnya, Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad sendiri, Humaidi, Darimi, Abu Daud dan lain-lain. Gitu juga. Yang keempat ni 10.30 saya kita kena berhenti setakat tu. Jadi yang keempat ni kalau boleh baca dulu lah. Sebab tu kukuk mana ini ilmu ni, saya baca tengok tu, mana kita akan nampak lah mana agama kita. Yang keempat tu molek juga. Dia sebut tu yang penting juga untuk kita faham lah. Jadi insyaAllah mana selepas ni saya akan sebut gitu. Kalau nak baca tu jadi panjang, tapi kena baca dulu. Kalau tak baca takut tak tercapai maksudnya. Kena baca ya. Ni. Jadi kiasanya kita tangguh setakat itu pengajian kita. InsyaAllah kita sama menghadap muka surat 3 nombor 4 tu. Ulama sebut tu kenapa Imam Bukhari hanya sebut bismillah saja tu. Cuma sebagai peringatannya, saya sebut selalulah kita sebenarnya kelas pengajian kita ni seperti yang saya sebut di peringkat awal dulu, sebenarnya ada siri-siri pengajian ni lah yang lain selain daripada Bukhari ini. Misalnya saya berhasrat juga untuk sukat tahap lain lah. Misalnya pengajian tafsir. Tafsir ni kita ambil sama ada tafsir secara maudhu'i, tafsir Quran dalam bentuk tajuk-tajuk. Misalnya tajuk pemerintah, tajuk kebersihan dalam Quran. Itu dia panggil tafsir secara maudhu'i.
ataupun kita ambil tafsir yang menyentuh berkenaan dengan tafsir Israiliyat. Sebab ada di Kelantan kita ni orang yang pakar dalam bidang tu, PhD dia pun dalam bidang tu. Jadi kelas kita malam ni selepas Isyak ni lah. Jadi ada, kemudian ada lagi lah di tajuk-tajuk lain yang kita kira penting yang bercakupan dengan pengajian hadis kita ni. Tu misalnya usul fiqh, qawaid fiqh, maqasid syariah, benda tu yang perlu kita belajar. Dan sebenarnya ilmu ni hadirat, maksud projek ilmu di Masjid Lunden ni sebenarnya kita nak supaya ilmu-ilmu yang digunakan sebagai teks khusus di universiti ni mana dipelajari oleh masyarakat, tapi dalam bentuk yang kira sesuai lah untuk masyarakat. Tu kena belajar maqasid. Orang Islam kena tahu ilmu ni yang berada di universiti bukan kata tidak sesuai untuk masyarakat ni, sesuai. Cuma ulama, kita kata ulama yang mahir tu, ustaz-ustaz yang mahir yang dalam bidang ni, dia tahulah cara dia tu. Jadi di Kelantan kita ni ada. Jadi sehubungan dengan itu, tu tak tahan tu. Jadi berkaitan dengan tu kita perlu dari segi keuangan juga lah sebenarnya. Tu jadi dia gini adalah paling tidak lah. Sebab kita pun insya-Allah kita akan tubuh mana satu jawatankuasa lah juga pok kita ni, bagaimana untuk buat biar ada dana, boleh kumpul dana. Paling tidaknya kita kutip hari kuliah ni. Hak ni bila kita nak panggil orang luar nak mari, kita kena ada ialah sebagai penghargaan kita kepada dia. Dan kalau kita ada dana, kitab-kitab mungkin kita boleh bagi secara percuma, tapi biar ada lah dulu dana tu. Jadi harapnya jadi malam ni kita nak lancar selalu lah. Mana cuma hadiah kena ingat lah seperti yang saya sebut ni, jangan pula puasa air tak duduk ni tak boleh mari malam ni PT tak ada ni. Jangan gitu. Sebab hari ni bukan wajib ni. Cuma sebagai sumbangan sekadar yang kita mampu. Katalah kita tak mampu dan tak usah bagi. Minggu depan mampu, you boleh 1,000 tak apa. Biar pecah tabur, kita buat tabur besar sikit. Mana kena jalan tu. Jadi gini hadirat, jadi kena ingatlah, saya bimbangnya takut masalah keuangan ni jangan jadikan sebagai penghalang untuk kita dapat tidak gitu. Jadi saya sendiri insya-Allah dengan sahabat-sahabat kita akan tubuh satu jawatankuasa lah pula untuk khusus bahagian untuk cari dana ni di luar. Gitulah hadirat. Jadi insya-Allah kita sama-sama doalah mudah-mudahan pengajian kita ni, mudah-mudahan pengajian kita ni hadirin dan hadirat, maknanya masa tu panjang lah, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berpanjangnya. Sebabnya gini hadirat, sebabnya gini, setengah-setengah tempat ada yang maknanya wujud kekelah sebegini tetapi tidak bertahan lama. Jadi itulah benda yang kita bimbang ya. Lebih-lebih lagi pengajian ni dia agak tinggi sikit nak berbanding dengan selepas maghrib itu. Jadi mungkin setengah tu dia berasa macam macam tidak duduk atas dunia, rasa tak. Banyak orang tak faham. Ni tak jumpa istilah lagi ni. Tapi kukuk mana pun hadirat, janganlah kita bila kita tak faham tu kita tinggal semua. Sebab dalam kaedah fiqh pun sebut, mana tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Lagu mana kaedah tu? Tu perlu kita mengaji qawaid fiqh tu. Lagu mana? Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ma la yudraku kulluh la yutraku. Sesuatu yang tidak boleh diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Waktu sekarang sudahlah. Cuma bermula daripada minggu hadapan kita akan buka. InsyaAllah kita akan berhenti pukul 10 suku. Kita ambil saja. Lepas tu kita buka untuk soal jawab lah. Lebih kurang 15 minit. Kalau ada tak payah boleh tanya. Seperti mana saya sebutlah, persoalan tu berkaitan dengan mana tanyalah. Kata-katalah saya tak boleh jawab, kita akan bagi perhatian, kita akan jawab minggu depan lah. Sebab di Kelantan kita ni ramai lagi guru yang kita boleh rujuk. Cuma persoalan tu penting lah. Takut tak faham klik rumah jadi punya mari minggu depan tak faham pula, kena sebulan ni tak faham, fahamnya sikit je, banyak tak faham pula. Jadi kena tanya lah. Jadi sebenarnya soalan tu sebenarnya membantu saya juga, banyak membantulah. Pengalaman kita sendiri bertanya tu banyak sangat faedah dia. Jadi saya rasa setakat itulah, mudah-mudahan kelas kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memudahkan kita untuk hadir, dan Allah beri komitmenlah istiqamah untuk kita hadir kelas ini.
InsyaAllah rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.